Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam perbincangan mata pelajaran grafik komunikasi teknikal. Jadi hari ini kita sambung pelajaran kita. Kita bincang tajuk tingkatan 4, pembesaran dan pengecilan. Pembesaran dan pengecilan. Jadi teori pembesaran pengecilan ni ada dalam klip video cikgu tentang teknik apa pembesaran dan pengecilan dan elemen-elemen atau butiran-butiran yang perlu diketahui oleh para pelajar berkaitan dengan pembesaran pengecilan. Jadi sekarang ni kita nak amali, nak melukis. Sekarang ni kita nak tengok macam mana nak melukis berdasarkan kepada soalan 6 muka surat 32. Rajah 4 menunjukkan pencontoh A, B, C, D, E. Kecilkan pencontoh mengikut nisbah sisi 3/4. Mengikut nisbah sisi 3/4. Okey, para pelajar, kalau nak jawab soalan pembesaran pengecilan, 3 perkara kena tengok. Pertama sekali, kecilkan. Yang kedua, tengok dia nisbah sisi. Yang ketiga ialah berapa nisbah dia. Jadi, pertama, kecilkan. Bermakna gambar rajah ini, objek ini, perlu kita kecilkan pencontoh ini. Kedua, nisbah dia, kaedah dia, kaedah nisbah sisi. Sebab kita tahu ada dua kaedah. Nisbah sisi dan nisbah luas. Tapi dalam soalan yang ni dia bagi nisbah sisi. Seterusnya berapakah nisbah dia? Nisbah 3, nisbah 4. 3 ini ialah yang baru. 4 ialah yang asal. 3 yang baru, 4 yang asal. Bermakna asal ini 4, kita nak kecilkan jadi 3 bahagian. Daripada 4 jadi 3. Mengikut nisbah sisi. Okey, sekarang kita cuba melukis. Okey, maksud pembesaran nisbah sisi ialah kita kena nisbahkan mana-mana sisi jadikan pada 3 bahagian dan daripada situ kita akan mula melukis. Okey, sekarang saya pilih AE ini sebagai satu sisi yang saya nak kecilkan. Sebab ni sebelah sisi yang ini saya nak kecilkan. Jadi macam mana nak lukis? Okey, saya tarik bila saya nak kecilkan. Saya akan kecilkan AE ini daripada 4 bahagian kepada 3 bahagian. Macam mana nak buat? Okey. A ini ialah sebagai pusat pembesaran. Pusat pembesaran A saya tulis sebagai pusat pembesaran. Pusat pembesaran. Okey. Di bawah. Tak kisah berapa kecondongan, tak kisah berapa. Kemudian saya ambil 2 cm, 2 cm, 2 cm, saya jadikan dia kepada 4 bahagian. Satu bahagian 2 cm. Sebab dia punya panjang ni, AE ni. 1 cm, 2 cm, 1 cm, 2 cm, 2, 1 cm, 2 cm, 3, 1 cm, 2 cm, 4. So, saya ada 1, 2, 3, 4. Okay. Saya nak nombor 3 dan nombor 4. Okay. Bila saya sebut dia sebagai pengecilan, bermakna 4 kena sambung atas, 3 akan selarikan, dia akan jatuh di depan. Okay. Bila sebut pengecilan bermakna 4 kita sambungkan pada titik garisan ujung. Ini kaedah kita nak melukis untuk membahagikan garisan kepada beberapa bahagian yang sama. Kaedah ni kita pelajari dalam tajuk geometri awal-awal dulu. Okey, kita selarikan. Saya buat laju saja. Kita selarikan. Saya selarikan dengan nombor 3. Nombor 3 dia akan jatuh di hadapan. Nombor 3 akan jatuh di hadapan. Okey, ini ialah titik baru bagi E prime. Titik baru bagi E prime. Jadi sisi pertama saya sudah dapat. Setelah pengecilan 4 nisbah 3 berdasarkan nisbah sisi. Jadi kat sini saya hitamkan sampai ke E. Okey, saya sudah hitamkan sampai E. Baik. Bila dah dapat E, bermakna kita akan teruskan fasa seterusnya. Fasa seterusnya ialah mendapatkan titik-titik yang berhampiran dengan titik E. Bermakna D, lepas tu kita akan cari C, kita akan cari B dan balik ke E. Okey, bila nak dapat titik D, dia mesti melalui 2 kaedah. Nak dua step, bukan 2 kaedah, 2 langkah, 2 step. Okey, apa step dia? Pertama, dia mesti ada pancaran dari pusat pembesaran. Pusat pembesaran. Yang kedua ialah selari dengan sisi asal. Selari sisi asal. Okey, kita tengok. Nombor 1. Bila nak dapat titik D, setelah dapat titik E prime, dah dapat titik yang pertama kita, pengecilan kita dah dapat. Kita nak cari titik seterusnya, kena melalui 2 kaedah ini. Okay, kaedah ini sama dalam pembesaran nisbah sisi dan nisbah luas. Untuk
bila dah dapat titik E prime. Bila dah dapat titik yang pertama. Okey, pancaran dia pusat pembesaran. Mana pusat pembesaran? A pusat pembesaran. Okey, kita pancarkan. Melalui D, kita pancarkan. Okey. Dan, macam. Kita lihat bagaimana pusat pancaran dia pusat pembesaran. Kita dah pancarkan melalui titik D. Okey, pertama dah buat. Yang kedua, selari sisi asal. ED adalah sisi asal. Kita selarikan nanti E prime dengan, kita akan dapat D prime yang baru. ED asal, E prime kita selarikan akan dapat D prime. Okey, selarikan dia. Selarikan. Okey, bila kita selarikan, kita dah dapat titik D prime. Begitulah seterusnya. Nak dapat titik C, mesti ada pancaran daripada pusat pembesaran. Ni kita tengok. Sama je kaedah dia. Okey, kemudian selari sisi asal. Mana sisi asal cikgu? Okey, ini sisi asal. DC ialah sisi asal. DC ialah sisi asal. Dan kita selarikan. Bila selarikan, kita kena buatlah rel dan kereta api kita. Ini rel dan ini kereta api yang mana boleh digelangsar. Baru dapat selari. Okey, kita selarikan. Okey, kita dapat dah C prime. Begitu juga untuk dapat titik B prime, pancaran. Okey, garisan ni dah ada pancaran, dah ada. Kemudian selarikan sisi asal. CB ialah asal. Okey, selarikan. Bila kita selarikan, ini asal. Nak dapat titik B prime, kita kena selari sisi asal. CB, kita ambil C prime. Okey, bila kita selarikan, kita akan dapat B prime. Kita akan dapat D prime. Okey, selesai. Senang saja. Lepas tu apa kita buat? Kita hitamkan sisi-sisi yang baru selepas pengecilan. D prime, D prime ke C prime. D prime, C prime, C prime ke B prime. Okey, dan jangan lupa last sekali B prime ke A. Kena hitamkan juga di atas garisan. Hitam ni ada markah, begitu juga di permulaan awal ni ada markah. So jangan tinggal yang ni. Okey, selesai cara melukis lukisan pembesaran, pengecilan, tetapi kita kecilkan mengikut nisbah sisi 3:4. Senang saja. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.